Ya. Kalau kita lihat, ya, ada setengah pihak yang mengajak untuk UMNO ni boleh bersama dengan PKR, boleh sama dengan mana, tapi jangan terima DAP. Bersama dengan PKR, bersama dengan mana? Bersama dengan mana? Ini salah satu benda yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Ahmad Hassan, kan? Kelebihan bila kita bersama dengan kerajaan perpaduan ini, we can put an end into racism. Tadi Datuk Seri Ahmad Hassan menggambarkan, dia mengimbau kembali zaman remajanya, zaman sekolahnya, betapa harmoninya rakyat berbilang kaum boleh hidup aman damai. Dan benda ini telah hilang seketika, telah hilang seketika bila politik perkauman sempit melanda negara kita. Dan hari ini kita mempunyai peluang, untuk kembalikan zaman kegemilangan Malaysia, zaman Malaysia berada dalam keadaan harmoni dengan penyertaan semua parti-parti di dalam kerajaan perpaduan, termasuklah DAP. Kita tak boleh nak kata orang tu, kita nak kerjasama dengan kerajaan perpaduan dengan syarat itu tak boleh, ini tak boleh, DAP tak boleh. Tuan-tuan, kalau kita nak bersatu padu saudara, kita kena terima hakikat negara ini adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, dan negara ini majoriti rakyat dia ialah orang Melayu dan beragama Islam. Kalau kita boleh terima bahawa Malaysia masyarakat majmuk, tidak ada sebab kenapa kita nak menidakkan mana-mana kaum. Hari ini kita kena terima hakikat bahawa DAP dan juga rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, mereka menerima sokongan lebih daripada 97% masyarakat bukan Melayu. Ini bukan satu perkara yang bak kata orang tu boleh dibuat main. Maknanya masyarakat bukan Melayu di dalam negara ini memberikan kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Dan UMNO saudara, walaupun dalam pilihan raya lepas disebabkan sabotaj parti, fitnah ke atas kita dan sebagainya, prestasi kita tidak berapa baik, namun UMNO masih lagi sebuah parti yang mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling ramai. Jadi cuba bayangkan, UMNO yang mempunyai keahlian orang Melayu paling ramai bergabung dengan parti yang mendapat mandat masyarakat bukan Melayu. Ini adalah satu gandingan yang akan menghasilkan formula menang-menang ataupun win-win situation. Dan inilah sebenarnya ramuan perpaduan, ramuan keharmonian yang akan membolehkan kita orang Melayu, orang India, orang Cina kembali bertaut dalam sebuah society ataupun dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum. Jadi saya faham ini sebenarnya adalah sebahagian daripada propaganda yang cuba dimainkan. Kita pun dah tengok ada di kalangan kawan-kawan kita sudah mula bermain dengan propaganda ini. Antara perkara-perkara yang dia orang mainkan ialah kita berikan undi hanya kepada calon BN, tetapi kalau ada calon Pakatan Harapan yang bertanding di situ, kita tak payah keluar mengundi. Dalam arti kata dia mau kita melakukan boykot kepada rakan sepasukan kita. Kalau UMNO buat kerja macam ni, kalau BN buat kerja memboykot calon Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan pula bila dia dapat tahu ada di kalangan kita yang memboykot, mereka rasa terkesan, mereka rasa kecil hati, mereka pula boykot calon BN. Last kali yang untung ialah orang yang menaja propaganda ini, iaitu Perikatan Nasional dan rakan-rakan yang sewaktu dalamnya yang masih lagi berada di dalam BN ini. Kita kena terima hakikat bahawa masih ada lagi kumpulan kecil gunting dalam lipatan yang belum lagi beralih camp, tetapi masih lagi
mengharapkan mereka boleh mengubah kepimpinan parti walaupun dah tidak ada peluang dan ruang sebenarnya. Begitu juga ada di antara kita yang mengatakan bahawa kalau calon tu Melayu, kita akan keluar mengundi. Kalau calon tu bukan Melayu, kita tak keluar mengundi. Ini juga akan merosakkan dan akhirnya menguntungkan Perikatan Nasional. Jadi itu sebab kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga, jangan kita termakan dengan dakyah-dakyah ini. Dan kita lihat hari ini, orang macam Papa Gomo, Jebat, mereka dengan tanpa rasa segan silu menggunakan nama Datuk Seri Najib. Kononnya Datuk Seri Najib marah dengan Presiden Parti. Kononnya Datuk Seri Najib marah dengan Kerajaan Perpaduan. Kononnya Datuk Seri Najib mahukan kerajaan kerjasama dengan Kerajaan Perpaduan dihentikan ataupun dibungkuskan je saja kerajaan perpaduan ini, dijatuhkan. Ini tidak benar sama sekali. Bila saya pergi ke mahkamah berjumpa dengan Datuk Seri Najib, langsung tidak ada sebarang bentuk arahan sebegini. Hari ini pun kita dah keluarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Nizar Najib, anak sulung kepada Datuk Seri Najib. Beliau juga menafikan tidak benar bahawa Datuk Seri Najib marah. Saya pergi tu hari di mahkamah, Datuk Seri Najib berada dalam keadaan ceria. Sudah pasti beliau mengharapkan supaya proses beliau mendapat keadilan segera itu. Siapa yang tak nak keadilan segera? Orang duduk dalam penjara, orang sedang dianiaya, mestilah dia mahu kes dia tu diadili dengan seadil-adilnya, seberapa segera yang mungkin. Dan insya-Allah tuan-tuan, kepimpinan UMNO, kepimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin sebagai orang yang pernah dizalimi oleh Tuan Dr. Mahathir, bukan sekali, dua kali, beliau juga sudah pasti faham bagaimana keadaan Datuk Seri Najib di dalam penjara hari ini. Dan beliau juga dia tidak akan membiarkan manusia-manusia lain untuk dizalimi seperti mana beliau pernah dizalimi. Jadi saya harap kawan-kawan kita, khususnya orang-orang yang hari ini menggunakan topeng Datuk Seri Najib, kononnya dia setia dengan Datuk Seri Najib, tapi hakikat dan realiti dia sudah bermeeting ataupun bermesyuarat dengan Ketua Perangan Bersatu. Orang yang hari ini masih lagi pakai baju Barisan Nasional, tetapi hakikat dan realiti dia, kelompok yang dia gauli setiap hari ini merupakan geng-geng Perikatan Nasional. Dia menunggu kita memecat mereka dengan harapan mereka ada value. Seorang yang kononnya tegas akhirnya dipecat supaya mereka boleh bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Benda-benda macam ni, saudara, saya harap jangan ahli-ahli UMNO terpedaya. Dan kita harap geng-geng yang atas pagar ini berikan masa yang secukupnya untuk kita lakukan sesuatu bagi memastikan keadilan dapat kita tegakkan dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, insya-Allah.